Bila main raya dia jemput kita pergi. Kita jadi raplah. Lama ni aku nak pergi ni dia ni dengan bukan Islam dengan apa ni. Allah sagi aku pergi jadi kafir aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan ucapan selamat Tahun Baru Cina, sama ada ia haram ataupun harus ataupun wajib ataupun macam mana. Jadi saya sediakan 3 video yang akan kita lihat dahulu, kemudian selepas pada tu kita buat sedikit reaction, dan di akhir sekali kita Inspirasi Ilmu akan membuat kesimpulan berkaitan dengan isu ini. Jadi video yang pertama adalah video dari Bro Firdaus Wong berkaitan dengan asal usul Tahun Baru Cina. Kemudian selepas itu saya sediakan video yang kedua adalah video dari Ustaz Syamsuri Ahmad berkaitan dengan khilaf di antara ulama yang syadid, yakni yang berpegang keras dengan pandangan mereka, dan ada sebahagian ulama yang agak sederhana pandangan mereka. Kemudian video yang ketiga adalah video daripada Mufti Perlis berkaitan dengan fatwa di negeri Perlis, sama ada mengharamkan atau mewajibkan ataupun mengharuskan ucapan ini atau bagaimana. Jadi kita lihat dahulu video yang pertama daripada Bro Firdaus Wong berkaitan dengan asal usul perayaan Tahun Baru Cina. Cuma kali ini saya nak berkongsi 2 versi yang kebiasaannya kita ketahui tentang apa itu Tahun Baru Cina. Versi yang pertama adalah tentang mitologinya, ya, mitosnya. Di mana dikatakan dahulunya di perkampungan di negara Cina ini ada seekor raksasa, ya, yang bernama Nian. Dia suka datang mengganggu apabila terjadinya pertukaran musim, ya, kepada musim bunga. Dan ramai juga penduduk kampung yang telah mati dibunuhnya. Namun pada tahun-tahun yang berikutnya, lahirnya idea daripada penduduk kampung, di mana penduduk kampung merasakan bahawa we have to do something, man. Kita perlu buat sesuatu. Jadi di situ mereka mula melahirkan idea, okey, apa kata kita membakar mercun, kita cuba takutkan dia. Dan kita pakai warna merah supaya dengan warna merah itu nampak garang, maka kita boleh menakutkan dia. Dan selepas mereka melakukan perkara itu, yakni mereka membakar mercun dan juga memakai baju merah, raksasa tidak datang. Dan setelah dilakukan selama beberapa tempoh, akhirnya raksasa Nian itu tidak datang lagi. Jadi dari situ, bermulanya tradisi masyarakat Cina, mereka meraihkan Kuo Nian. Apa itu Kuo Nian? Saya bukan nak mengajar sahabat-sahabat bahasa Mandarin, bahasa Cina, tidak. Tapi untuk kita faham lebih mendalam. Kuo Nian, dia boleh membawa 2 pengertian. Pertama adalah, raksasa itu bernama Nian. Maka bila mereka kata Kuo Nian, maksudnya Nian telah pergi. Maksudnya raksasa itu telah pun pergi, tak datang kembali. Ya. Ataupun dalam definisi yang kedua, iaitu Kuo Nian, iaitu tahun baru, ya, meraihkan tahun baru. Jadi ini adalah versi yang pertama, mitosnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, versi yang kedua ini hasil daripada kajian kami, dan malahan masya-Allah menurut Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang beliau telah tulis di laman webnya, iaitu tentang perayaan Tahun Baru Cina, ya, 25 Januari 2017, beliau tulis artikel ini. Dan menurut beliau juga, versi yang kedua ini lebih tepat. Apa versi kedua? Versi kedua, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat
secara umumnya masyarakat Cina di negara Cina dahulu, mereka kebanyakannya adalah negara yang miskin. Mereka adalah miskin dan negaranya besar dan jarang sekali mereka ini dapat berkumpul bersama keluarga. Ya, dan makanan pun macam umpama kata-kata kita lah, ya. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau tak kais tak makan. Begitu. Dan untuk mereka berkumpul sangat sukar, melainkan apabila ada kematian, apabila ada perkahwinan dan juga tahun baru Cina. Yang mati tak selalu mati. Yang kahwin bukan tiap-tiap tahun dia kahwin. Jadi yang ada peluang paling besar untuk mereka berkumpul yang menjadikan satu perayaan tahunan adalah tahun baru Cina. Dan tahun baru Cina ini pula dia adalah selepas musim menuai. Musim menuai nak masuk ke musim bunga. Dan selepas musim menuai, mereka menjual hasil tanaman mereka. Mereka mendapat rezeki dan ahli keluarga ini akan datang kembali berkumpul untuk makan bersama. Jadi sebenarnya tahun baru Cina ini dia lebih kepada perayaan adat, bukan kepada perayaan. Ulama yang syadid, dia selama-lama tuan-tuan dalam masyarakat kita hari ini pun akan ada golongan ini. Golongan yang apabila diberi pilihan A atau B, hak A ni ringan sikit, hak B ni ketat sikit, dia pilih hak ketat. Ada. Daripada zaman dulu sampai zaman lah, sampai kiamat akan ada di kalangan alim ulama ni yang macam tu, yang pilih untuk syadid, keras, dan ada yang pilih untuk bersifat sederhana. Akan ada. Kita pilih macam kita lah. Bila mai Christmas Day, bila mai Deepavali, bila mai Chinese New Year, tak berhenti lah Kak Duk tanya soalan ni. Ustaz, jiran saya ni, dia ni agama sekian-sekian, bila raya kita dia pemai duk makan di rumah kita, mai depan rumah, bagi hello kat kita, kita pun panggil masuk. Ketupat lemang kita dengan rendangnya, dia sedekah habis licin semua. Bila mai raya dia jemput kita pergi. Kita jadi raplah. Lama ni aku nak pergi ni dia ni dengan bukan Islam dengan apa ni, Allah sagi aku pergi jadi kapiang aku ya. Nampak? Pasal apa dia pergi jadi lagu tu? Pasal lah zaman internet. Ni do Google cari ni. Google cari. Dia pergi baca tulisan ulama yang syadid. Ulama yang syadid tentang hal-hal macam ni, contohnya apa? Contohnya ulama Saudi syadid. Dia bukan kata tak boleh pi Deepavali, tak boleh pi rumah dia tu. Wish pun tak boleh. Wish pun tak boleh. Pasal apa? Kita ucap dia happy Deepavali pun tak boleh. Dia kata pasal apa? Pasal itu menunjukkan kita redha agama dia. Nampak? Dia ambil jalan syadid. Syadid ni maksud apa tuan-tuan? Keras. Bila kita Google cari pula, apa pula kata Majlis Ulama Eropah? Yang menganggotai Majlis Ulama Eropah ni pun semua orang hafaz Quran, PhD dalam agama dan sebagainya. Mereka ni pula bila ditanya soalan yang sama, mereka kata apa? Mereka kata harus. Cuma kita elak daripada pi rumah dia semasa dia mengamalkan ritual agama dia. Jangan pi time tu. Dan kita pi tu sebagai apa? Sebagai mujamalah, sebagai nak tunjuk kata Islam ini reti menghormati sesama anggota masyarakat. Takat tu aja. Dan apatah lagi dia kata make sure makanan yang dihidangkan itu halal. Bila kita banding fatwa di antara ini dengan fatwa yang ni, kita tahu ni terus kata haram tak boleh, ni kata boleh. Ni macam mana ni? Ni aku pening ni. Dok main macam tu. Tak payah pening. Daripada dulu sampai kiamat akan ada dua macam ni. Tengok kesesuaian dengan negara kita. Kalau negara kita sama macam Saudi, semua 100% Islam duk ada di situ, memang dia keras lah. Pasal dia tak ada orang nak sambut Deepavali di kampung dia. Tapi kita sama, senario kita, wakil kita sama macam di Eropah. Masyarakat yang ada dalam negara kita ni masyarakat majmuk yang bercampur. Kita bukan nak pi rumah dia nak tunjuk kita redha agama dia. No, kita cuma nak jaga kemasyarakatan. Apa salahnya kita keluar jumpa dia hari tu bagi satu tangan ke dia, happy Deepavali, habis selesai. Dia panggil kita makan, kita tanya hang ni, dia kata saya ambil catering ni Pak Haji Saad kita. Pak Haji Saad masak, bismillah makan. Karena itu fatwa yang dibuat oleh Majlis Ulama Eropah, dia lebih relevan dengan situasi di Malaysia.
kita nak sambut tahun baru Cina. Setiap kali ada perayaan, masyarakat akan kecoh di media sosial mengatakan, boleh tak kita ucap selamat tahun baru Cina, boleh tak kita ucap Merry Christmas, boleh tak, dan sebagainya. Dan apa pandangan Datuk tentang apa pandangan Islam tentang sambutan tahun baru Cina? Sekian, tafadhol. Masyukur. Okey, terima kasih Saudara Zamri. Boleh saya berdiri ya? Okey ya, minta izin. Boleh Datuk. Saya rasa jauh sangat. Boleh. Ini pentas ni pun saya dengar bergegar nanti. Ini angin kuat. Angin timur. Kita satu-satunya negeri dalam Malaysia ni yang ada angin yang macam ni. Kan, dan sangat menarik bagi negeri Perlis ini. Okay, terima kasih banyak. Saya akan sebut beberapa perkara. Sebelum tu saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru Cina lah. Walaupun lagi beberapa hari, tapi saya ucapkan, dan semoga semua rakyat di negara ini, khususnya kaum Cina, akan berada di dalam keadaan yang aman damai. Okey, mungkin sebahagian orang akan tanya, saya nak sebut beberapa perkara sebelum cerita tentang boleh ucap ataupun tak boleh ucap. Sekarang saya dah ucap selamat tahun baru Cina, kan? Jadi tak timbul boleh ucap ke tak boleh ucap. Cuma saya nak cerita, mungkin tak ramai orang Cina yang tahu itu mufti apa, kan? Mufti adalah peranannya ialah sebagai pihak ataupun sebagai ketua agama yang memberikan pandangan tentang hukum hakam agama, tentang peraturan-peraturan agama Islam. Jadi dalam negeri Perlis ini, setiap negeri dia ada mufti dia. Dalam negeri Perlis ini, kalau ada perkara-perkara berhubung dengan agama, boleh, tak boleh, patut buat ataupun tak patut buat, kerajaan ataupun majlis agama Islam, dia akan tanya kepada pejabat mufti. Itu peranan pejabat mufti. Jadi di Perlis ini ada beberapa keistimewaan. Jadi saya sebut salah satunya yang mungkin nanti tuan-tuan dan puan-puan sebahagiannya pernah tengok. Di Perlis ini, siapa tahu perkataan zakat? Tahu perkataan zakat? Ini tahu. Di India. Zakat. Kita tengok ada orang Islam, dia bayar zakat. Setiap tahun orang Islam dia kena bayar zakat kepada majlis agama Islam. Jadi zakat ni banyak di Malaysia ni. Dia kalau dia berniaga, 2.5% dia bagi kepada majlis agama Islam. Kalau dia ada tanam-tanaman, dia bagi pada majlis agama Islam. Zakat itu dia kumpulkan. Di Perlis ini, kita punya fatwa, keputusan agama Islam Perlis, zakat orang Islam boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Sebab itu tuan-tuan akan tengok kenapa ada masa majlis agama Islam nanti dia bagi juga zakat pada orang Islam, ada juga orang bukan Islam yang dapat zakat. Kerana di Perlis kita mengeluarkan pandangan, pejabat mufti mengeluarkan pandangan bahawasanya boleh beri zakat kepada bukan Islam. Sebab itu pengamalan Islam di negeri Perlis ini ialah pengamalan Islam yang sangat dengan kaum Cina yang bukan Islam ataupun kaum India yang bukan Islam, kesemuanya ada bahagian di bawah agama Islam. Jadi boleh dah orang Islam pergi ucap selamat tahun baru Cina? Boleh. Cumanya orang Islam tak boleh buat satu perkara. Ini saya kena bagi tahulah. Kalau ada upacara sembah topek kong ke apa, itu orang Islam dia tak boleh buat. Kalau kena pasang asap, dia tak boleh. Dan orang Islam pun tak boleh suruh orang bukan Islam buat yang Islam punya. Dia tak boleh, tolong doa, dia tak boleh suruh. Ini masing-masing orang bukan Islam dia punya cara, orang Islam dia punya cara. Tapi untuk hidup baik-baik, selamat tahun baru, selamat hari raya, supaya sihat. Kalau sakit kita pergi melawat, kalau sakit kita tolong bagi duit, kalau susah majlis agama Islam bagi duit. Ini semua kita buat kerana kita semua hidup harmoni dalam negara ini, dan agama Islam
menyuruh supaya orang Islam dalam Al-Quran, dia menyuruh supaya orang Islam buat baik dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Terima kasih. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah 3 video yang kita mainkan tadi, yang saya mainkan tadi. Jadi kita tengok satu-satu, kita pergi kepada isi kandungan ceramah Bro Firdaus Wong. Dia apa yang dia kata? Yang pertama, dia kata kena beza antara perayaan keagamaan dan kebudayaan. Keagamaan lain, kebudayaan itu lain. Satu benda yang berbeza, dua benda yang berbeza. Perayaan keagamaan jelas tidak dibenarkan, tetapi perayaan kebudayaan boleh dengan syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syarat dia. Kemudian asal usul. Di sini dia nak dia lebih nak menceritakan berkaitan dengan asal usul tahun baru Cina ini. Dari mana munculnya, kisahnya. Jadi ada 2 versi katanya. Yang pertama, ada raksasa yang menyerang kampung-kampung dan memakan manusia. Jadi mereka memakai pakaian merah, bakar mercun untuk menakutkan raksasa yang datang nak makan manusia dan kacau kampung tu. Jadi bila tiba hari raksasa itu nak keluar, dia tak jadi keluar lah, sebab dia dengar bunyi bising, bunyi mercun, nampak pakaian semua merah-merah. Jadi dia pun tersentot, dia tak nak keluar. Jadi itu cerita versi yang pertama. Versi yang kedua, katanya di negara China jarang dapat kumpul ramai-ramai ni. Jadi apabila selepas musim menuai, nak masuk musim bunga, kebiasaan mereka ni ada rezeki lebih sikit. Jadi mereka pun kumpul bersama ahli-ahli keluarga semasa tahun baru Cina. Ia sebagai perayaan kebudayaan, bukan keagamaan, untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Jadi isi kandungan ceramah Ustaz Samsuri pula, apa yang dikatakan oleh Ustaz Samsuri Ahmad? Yang pertama, dia kata di kalangan ulama ada yang syadid. Syadid ni keras, ya, pegangan pandangan dia tu keras sedikit, dia pegang itu. Dan ada yang sederhana, sederhana lah, maksudnya tidak keras, tidak syadid. Selamanya dari dulu sehingga kiamat akan ada pandangan daripada dulu sampai hari ni, sampai akhir zaman nanti pun tetap akan ada pandangan yang berbeza ini. Jadi ulama syadid seperti ulama Saudi katanya, bukan sahaja tidak boleh menziarahi, bahkan ucapan selamat, wish, kita nak wish pun tidak dibenarkan, kerana menunjukkan kita redha, kita mengiktiraf agama itu. Jadi sebaliknya, katanya sebaliknya, majlis ulama Eropah, kalau di Eropah berbeza pula, memfatwakan harus kita menziarahi, tetapi jangan pergi ketika mereka sedang mengamalkan ritual keagamaan mereka dengan tujuan mujamalah. Mujamalah ni menghormati sama masyarakat. Dia macam kita pergi buat baik-baik, kita nak masuk dalam society tu, dalam masyarakat tu, kita nak bergaul dengan baik dan sebagainya, mujamalah. Juga perlu dipastikan makanan yang kita nak makan, yang dihidangkan oleh mereka itu halal lah. Kalau kita pergi dia sediakan makanan tak halal, pergi sajalah. Nak makan tak boleh makan. Jadi seterusnya, Ustaz Syamsuri Ahmad kata tidak perlu pening. Jadi tak payah nak pening-pening lah, nak pilih antara pandangan ulama yang berbeza, kerana wujud daripada zaman dulu lagi sehinggalah akhir zaman. Begitulah ceritanya. Jadi pilih, kita tengok keadaan negara kita, kita tengok keadaan Malaysia. Adakah kita ini 100% ataupun 100% Muslim seperti Saudi? Sememangnya Saudi ni dia keras lah, sebab ramai orang Islam di sana. Jadi tidak ada keperluan untuk mujamalah ataupun bergaul dengan masyarakat yang bukan Islam yang terlalu ramai. Jadi mereka agak keras. Jadi kita katanya memilih seperti mana situasi yang berada di Eropah ini, diharuskan dengan syarat-syaratnya lah untuk kita bermujamalah, menghormati sesama masyarakat. Jadi video yang terakhir, video Mufti Perlis, panjang dia punya video, tapi saya tak nak ulas yang awal-awal itu berkaitan dengan zakat dan sebagainya. Tapi di akhir video itu beliau terangkan berkaitan dengan hukum ucapan selamat tahun baru Cina. Jadi katanya boleh ucap selamat tahun baru Cina. Jadi orang Islam tidak boleh terlibat dengan ritual agama bukan Islam. Begitu juga orang bukan Islam juga tidak boleh dipaksa lakukan ritual dalam agama orang Islam, masing-masing cara masing-masing. Jadi sakit, pergi melawat dan bagi duit, ini semua kita buat katanya.
Jadi Islam menyuruh orang Islam buat baik dengan orang yang tidak beragama Islam. Itu memang suruhan dalam agama Islam. Seterusnya, mari kita lihat kesimpulan inspirasi ilmu, kesimpulan saya sendiri, bagaimana kita nak menyimpulkan isu ini. Jadi kesimpulan yang saya sendiri buat, jelas orang Islam dilarang menyambut perayaan selain dari perayaan Islam sendiri. Yang itu memang clear cut lah, semua orang kata begitulah. Kalau kita pergi sambut perayaan agama lain, itu memang dilarang dalam Islam, memang clear cut. Dan hukum asal mengucap ucapan selamat perayaan keagamaan lain adalah sebagai satu pengiktirafan. Kita nak iktiraf agama itu, kita ucap kerana kita nak iktiraf agama itu adalah haram. Itu clear cut, itu memang semua kata begitu. Tetapi atas dasar mujamalah, diharuskan kerana bertoleransi, ini dibenarkan, tapi benar dalam ruang lingkup dengan syarat-syarat yang terhad. Ada syarat-syaratnya dengan terhad. Bukan boleh pergi kepada orang yang tak kenal terus kita join dan sebagainya. Tetapi di sekitar kita, yakni di sekitar kita, kawan-kawan kita, keluarga kita yang masih belum Islam itu tidak ada masalah lah, sebagai mujamalah tadi. Jadi solusi yang inspirasi ilmu bawa, solusi yang saya bawa adalah dalam isu ucapan perayaan selain Islam ni adalah dengan mengubah ucapan. Kita ubah ucapan, kita ucap tetapi kita ubah ucapan kita daripada selamat menyambut tahun baru, selamat menyambut tahun baru Cina, kepada semoga dalam kurungan anda ataupun tuan ataupun puan selamat atau bahagia atau sihat atau bersama atau di samping keluarga sempurna atau pada tahun baru Cina ini. Panjang kan, tapi bukan maksudnya kita kawan panjang ni. Saya bagi solution lah, anda boleh pilih perkataan yang sesuai. Contoh, semoga tuan berbahagia di samping keluarga pada tahun baru Cina ini, contohnya. Dengan maksud menggantikan ucapan selamat kepada sambutan perayaan yang nampak seolah-olah kita mengiktiraf perayaan itu kepada kita ucapkan selamat, ataupun kita ucapkan bahagia, ataupun kita ucapkan gembira, atau kita ucapkan sihat untuk orang itu sendiri. Setakat itu dahulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.